Okay, so feasibility tu practicality. Saya ulang sikit lah. So practicality tentang sesuai atau tak sesuai, atau praktikal atau tidak praktikal sistem database tu dibangunkan di sesuatu organisasi. Itu feasibility. Satu lagi scope. Scope pun kita kena tahu, kita buat sistem ni adakah cover untuk semua syarikat tu, ataupun scope kita tu cover untuk cawangan tertentu saja, ataupun scope sistem database tu hanya cover untuk sales saja, tak cover untuk stock, ataupun sistem tu cover untuk admin saja, untuk buat report. So kena tahu scope dia. So daripada scope tu, scope ni lebih kurang apa yang ada, apa yang tidak ada lah. Itu scope. Okay. Kita tengok soalan lah. Soalan ni membolehkan kita berfikir lah. Kita tengok next soalan. Okay, in database planning. So masih lagi berbicara tentang database planning. We need to decide that the database will not cover data for student who were registered. Kata database kita nak develop tu tak akan cover data student yang sudah berdaftar sebelum 2020. Maksudnya sistem ni hanya cover data 2020 ke atas saja. Ini menerangkan apa? Objektif database ke? Scope ke? Problem ke? Feasibility. Berfikir. Okay, dah cuba jawab. Kalau tak jawab kat online ni pun tak apa. Boleh jawab je lah dekat dalam kepala masing-masing kan. Not cover data for student who were registered before 2020. Kata tu objektif, scope, problem. Okay. Alright. So ada yang jawab problem lah. So ini bukan problem. Ini kita kata sistem tu kita tak akan cater untuk student yang daftar sebelum 2020. Sistem tu memang kita dah beritahu dia bukan problem. Memang kita beritahu kita tak buat yang data sebelum ni. Kita buat data baru saja. So itu adalah scope lah. Kalau problem ni kita kata sistem ni ada error sebab data belum yang daftar sebelum 2020 tak masuk dalam sistem. Itu sebab error tu problem lah tu kan. Tapi ni memang kita beritahu kita tak akan buat yang tu. Itu scope lah. Okay. Apa tu dia? Ada dua soalan lah. So next lah. Okay, we need to determine the cost before we can propose the database. Ni tentang cost lah. Ni menerangkan apa? Cost tu termasuk dalam scope ke, problem ke, feasibility ke, objektif. Masuk dalam mana? Yang ni rasalah. Scope. Cost adakah dia berada dalam scope? Adakah cost adalah satu problem? Okay. Untuk tahu cost lah, untuk kita nak develop database tu biasanya ada cost lah. Kena beli software dia kan. MySQL tu free tapi kena ada server dia. So kena beli hardware. Tu server tu kita nak access daripada luar, kena ada internet. Jadi ada cost dia lah. So, cost tu scope ke, problem ke, feasibility ke, objektif. Alright. Table result. Hang ke apa. Okay, so dalam kes ni cost tu adalah feasibility ya, dia bukan problem. Problem ni dia berkait dengan sistem tu. Cost ni di luar sistem kan, nak develop sistem. Sistem memang menyelesaikan masalah data tapi nak develop tu ada cost. So tu bukan problem sistem, bukan problem kenapa kita develop sistem lah. Dan dia juga bukan scope dalam cost tu, tapi dia adalah feasibility. Maksudnya boleh buat atau tak boleh buat. Kalau cost tu sampai 10,000, syarikat tu ada duit 1,000 je. So tak boleh buat lah. Itu adalah feasibility lah. Boleh pula dia hang kat sini ya. Fresh. Dia sebab dia guna eject ni, jadi kita tak nampak
dia punya error ni, dia memang senyap macam tu je lah. Okay, so ni jawapan ni feasibility. Tunggu dia loading, tak payah tunggu. Proceed je. Okay, stage kedua ataupun fasa kedua adalah design. Okay, kita start design. Dah tahu requirement dia, dah tahu dia nak ada modul-modul apa, data-data apa dia nak ada. Sebenarnya kita design. Okay, design. Okay, ini adalah fasa yang paling penting. Sebab design ni lah yang menentukan sistem kita tu macam mana lah. Dan juga dia menentukan performance lah. Performance tu maksudnya salah satu performance speed lah. Speed kelajuan sistem tu. Dan juga salah satu performance juga dari segi betul atau salah, correct ataupun error kan. Itu performance. So dalam fasa ni ada 3 stage. Kita akan design. Satu, data-data apa yang kita kena design, kita kena tahu. And then apakah kaitan antara data-data tu ataupun entity ya. Okay, untuk design kita akan buat satu data model lah. Data model ni macam diagram lah. Okay, diagram yang dapat menyesuaikan semua transaksi lah. Transaksi ni dia mana kita tengok last week. Transaksi tu lebih kepada banyak task lah. So dalam satu transaksi dia ada banyak task. Nak edit, nak add, nak delete, and then mungkin daripada data student nak update daripada data hostel. Itu adalah transaksi. Dia melibatkan banyak task. So untuk buat transaksi tu kita akan tahulah biasanya kalau kita buat DFD data flow diagram. Data flow diagram tu dia based on word kan. Word tu adalah transaksi lah, transaksi sistem. So kita nak tahu untuk transaksi sistem ni dia akan melibatkan data mana. Maksud tu dalam design lah. And then kepentingan dia juga untuk kita pastikan sistem yang kita develop tu memenuhi requirement user. Okay, so 3 tujuan ni kita buat design. Okay, nak tahu relationship dengan data dia, apakah data terlibat, then nak provide data model untuk transaksi dan untuk pastikan memenuhi requirement. Kalau tak ada design, macam mana user nak tunggu siap dulu kan? User kena tunggu siap dulu baru tahu ini dah memenuhi requirement dia ke tidak. Dia tak boleh lah. So kena ada design dulu. Dia tengok design barulah dia kata okey, baru kita buat development. Okay, back pada soalan. Connect pula. Connect. Jalan. Itulah kita proceed je. Proceed ya. So design tu dia ada 3 jenis 3 jenis apa? 3 jenis design kot. 3 jenis design. Satu conceptual, satu lagi logical, satu lagi physical. Conceptual tu maksudnya secara konsep je. So design database ni, data tu secara konsep macam mana. Okay. Logical tu, data dia macam mana. Logical tu dah berkait dengan data. Konsep tu lebih berkait dengan apa yang ada dalam database kita. Data-data apa yang ada. Bukan konten lah. Ini lebih kepada structure lah. Structure database tu. Okay. So dia kata data modeling. So untuk buat conceptual ni dia kena ada data model lah. Data model ni kita sebut model tu dia diagram lah. Okay. Untuk present real world object. Okay, real world object. Okay. Dalam the conceptual design ni ada data modeling, normalization and data model validation. Okay, ada 3 benda dalam conceptual. Untuk design secara konsep. Kita tengok data modeling, apa yang kita buat dalam data modeling ni. Okey, dalam data modeling adalah dia mengandungi maklumat ni lah. Okey, kita apakah bentuk-bentuk information yang diperlukan daripada sistem tu. Jenis-jenis report
jenis-jenis form borang. Kalau nak isi maklumat tu, bagaimana borang dia. Kalau nak keluarkan report tu, macam mana bentuk report dia. Tu adalah dalam data modeling. Dia macam interface lah macam interface. So kena design lah data interface untuk kalau nak update table student, macam mana interface dia. Nak keluarkan report student, macam mana interface dia. Tu lebih kepada information requirement lah. Dan information source. So data-data nak ambil daripada mana. Data student nak ambil daripada mana. Adakah student kena key in ataupun ambil daripada Excel ke, ada satu Excel file ataupun ambil daripada Google Sheet ke. So kena tahu nak ambil daripada mana information tu kita nak buat tu. Kalau ada data negeri negeri ada postcode, nak ambil kat mana data negeri dan postcode tu. Mungkin ada lah, kita carilah kat internet kan. So kena tahu data-data sumber data tu nak ambil daripada mana, kena tahu. Result SPM student nak ambil daripada mana, adakah nak link dengan sistem kementerian ataupun just user yang kena key in tu kena determine lah dekat pasal design ni. Information content, so content pun kita kena fikir terutamanya berkait dengan attribute. Contohnya student, so apa attribute yang ada dalam student yang kita nak reka bentuk bagi data student tu. Attribute tu macam field lah ataupun column ataupun maklumat yang berkait dengan pelajar. Contohnya dalam entiti pelajar tu dia ada nama, ada nombor IC, ada alamat, ada apa lagi, ada result SPM. So itu adalah attribute lah. Size macam mana? So nama berapa karakter, alamat berapa karakter. So number-number yang perlu kita capture, data yang kita perlu sentiasa update. So kita tahulah konten ni berkait dengan konten. And then user, siapa yang akan guna data tu dan apakah view setiap user tu. Contohnya kalau sistem portal pelajar tu, user dia pelajar, pensyarah pun jadi user juga, tapi pensyarah view dia lain. Ibu bapa mungkin ada juga untuk access data tu, untuk tengok maklumat result ke apa. Dan fakulti mungkin nak tengok student-student dia, adalah user. So di sini kita modelkan dekat pasal ni lah dalam conceptual ni. Kemudian dalam design juga kita kena tengok dari segi normalization. Normalization tu maksudnya model yang kita buat tu dia mesti fleksibel dan boleh senang untuk ditukar lah, ataupun senang untuk kalau ada pertukaran dari segi structure, dia tidak melibatkan kena buat balik database tu. Mungkin kalau student, hostel, maklumat yuran dah ada kan. Lepas tu dia nak tambah pula satu lagi tentang maklumat maklumat ibu bapa kan. Jadi adakah kita perlu redesign balik semua database? So kita tengok tu. Kalau tak, sepatutnya tak perlulah bila kita buat normalization ni. Kita katalah maksudnya kalau maklumat bapa ni nak letak kat mana? Dekat fee ke, dekat hostel ke, ataupun dekat student punya info, ataupun nak create satu entiti baru iaitu ibu bapa, dan kita akan buat link kepada pelajar. Jadi kalau ibu bapa dah tak perlu, so kita buang ibu bapa tanpa mengacau entiti sedia ada. Itu normalization. Satu lagi normalization dia berkait dengan data duplication. Contohnya kalau kita ada table, macam table student, table yuran, table hostel tadi tu, alamat. So alamat nak letak kat mana? Adakah nak letak kat table student, ada alamat, dekat table ataupun dekat jadual yuran ada alamat, dan dekat apa lagi, hostel yuran semua ada alamat. Adakah nak letak macam tu? So tak perlu kan. Itu peringkat normalization lah. So alamat nak letak kat mana? Adakah letak kat yuran, letak hostel. So better letak kat student lah. So yang lain link saja ke table student tu. Itu adalah normalization. Duplication dengan nak memastikan ni dua ni sama lah. Memastikan relationship antara satu attribute dan entity tu tak perlu duplicate lah. Matlamat dia tak nak bagi duplicate, dan satu lagi nak fleksibel. Maksudnya kalau ada perubahan tak perlu redevelop daripada asal semua, just update sikit-sikit je lah.
Satu lagi validation lah. Bila kita dah ada model, kemudian kita normalize. Satu lagi kita validate. Validate ni biasanya validate ni test lah, kita test. Maksudnya betul ke tak betul ni. Kalau macam ni tu kena ada peringkat testing. Testing kalau nak masuk data ni boleh tak kita letak kat sini. So kalau dekat yuran tu boleh tak baca alamat daripada pelajar. So kena test adakah kita dah wujudkan link tu. Kalau belum ada, kita kena wujudkanlah link tu, link relationship tu dekat entity tu kan. So tu test, tapi ni bukan pada sistem lagi lah, kita test dari segi konsep. Okay, so tengok question. Aku edit lah cepat sikit. Ini memang tak boleh ni. So tengok lah soalan dia. Saya buka teruslah soalan dia. Ni pun nak buka soalan pun lambat. Okay, tapi kita proceed. Tadi conceptual design. Saya ulang balik. Conceptual design dia ada data modeling. Okay, data modeling yang kita kumpul-kumpul maklumat lah. Data apa nak ada, apa user dia. Itu normalization, tak nak bagi duplicate data tu. Kalau alamat tu tak naklah semua tempat ada alamat kan. Kita simpan satu tempat je alamat tu. Lepas tu dia ada validation, kita test adakah entity tu mencukupi dari segi attribute dia, size dia dah cukup ke. Kita test dari segi konsep lah. Kemudian dari segi logical ni beza dengan conceptual adalah conceptual dia lebih kepada struktur ataupun skema. Logical ni lebih kepada content ataupun instance ataupun data lah. Okay, maksudnya dia kata bila kita dah ada model tadi tu, conceptual model, kita kena tukar kepada bentuk form, row and column. Maksud data lah, kita nak isi data. Untuk pelajar dia kena ada kolom lah. Okay, kolom apa? Kolom nama, kolom apa lagi? Kolom nombor IC, kolom alamat. Maksud kena ada kolom dia. Row tu maksudnya ahli kan, dia punya instant lah ataupun data dia. Ali, nombor IC Ali, tu alamat Ali. Lepas tu yang kedua, Abu, nombor IC Abu, dan seterusnya. Itu adalah logical design lah. Dia design segi content tu lah, ataupun instant ataupun data. Physical adalah berkait dengan storage. So nak simpan dekat mana data tu. Dan dia ada jenis-jenis storage dia. Okay, ini biasanya kita tak buat lah. Biasa kalau kita dah guna DBMS tu, contohnya kita dah guna MySQL, physical design tu automatic dia akan generate lah. Kita just generate je entity, automatic kita tak perlu tahu dia simpan dekat mana. DBMS tu yang akan buat design dia. Cuma mungkin kita boleh fikir dari segi database tu, kita boleh buat banyak server. Contohnya bila server satu rosak, automatic dia pergi server kedua. Tu berkaitan dengan storage juga. Tu physical lah. Physical design. So kita boleh fikirlah buat design lah untuk tu. Okay. Okay, boleh di sini ya. Tapi tak best kot. Ni ada soalan ni. We need to design a database for this reason, except. Ni ada jawapan, bukan ada soalan. Ada jawapan. Apalah, tengok lah. To identify all the data and relationship. Ni kita design database sebab nak tahu data dan berkaitan antara data tu, betul lah. To provide data model for a system to function. Okay. Data model. Kita design untuk buat data model. Kemudian nak pastikan requirement user is fulfilled. Okay. Tapi untuk to know the cost required to develop database, ni tak betul lah. Okay, ni tak betul sebab cost tu bukannya sebab kita design database tu bukan sebab nak buat cost. Cost tu kita declare
sebelum lagi maksudnya buka siap-siap. Okay. Kita ambil soalan yang ni. Ini nak loading pun lambat ni. Apalah, nanti saya buat kuis lah kot. Buat kuis nanti dijawab dekat kuis lah soalan tu to make sure you all faham. Okay, ini design, masih lagi design. Seterusnya adalah implementation. Okay, implementation. Implementation ni stage ketiga selepas kita dah plan, selepas kita dah ada design. Seterusnya kita implement lah ataupun kita develop lah. So, activity yang kita buat untuk develop ni, pertama setting up DBMS yang you all dah buat tu kan, dah install XAMPP semua tu, dah install PHP MyAdmin. Tu dah setting DBMS lah tu. So, dah ada boleh login. Kalau user ni login, dia akan dapat database tertentu saja. Itu setting database. Dan ada create database kan, itu boleh create database. Last activity last activity dalam last week tu. Kita ada create database and then kita assign user untuk database tu. And then ini kita tak buat lagi adalah data downloading. Maksudnya nak isi data dalam database. Itu kita tak buat lagi. Kita just baru set up database saja ataupun structure database. And then authorization of users. Tapi data downloading ni maksudnya kita nak masukkan data lah. Contoh data pelajar dah ada kan dalam Excel. Jadi kita nak masuk dalam table database tu. Macam mana nak masuk daripada Excel, nak masuk ke situ. Ataupun ada daripada database lain, nak masuk ke dalam database kita yang sedia ada ni. Maksudnya itu dipanggil data downloading. Okay. Sini kita buat database testing. And then database evaluation. Ini kita test lah kalau kita bila dah siap tadi kan, kita dah masuk data semua tu, kita test lah adakah data tu link each other. Okay. Maksudnya kita nak baca data daripada yuran, dan kita nak tengok dapat tak dia punya alamat daripada student tu. So kita akan test. Database evaluation ni lebih kepada security. Okay, contohnya kita try insert data yang patutnya terima nombor je, kita try masuk guna ada perkataan, tengok jalan tak. Itu security lah. Okay, ataupun login user. Tengok kalau login user ni masuk, dia boleh buat apa? Dia boleh view saja ke ataupun dia boleh insert database ke? Itu kita evaluate lah. Itu basically test jugalah. Question kita skip dulu, nanti saya buat quiz lah. Okay, seterusnya bila dah siap test, tadi kita dah design, kita dah develop, nanti kita dah test. Seterusnya kita operate lah. Okay, lupa saya highlight kan. Tadi kita implement. Lepas tu stage keempat tu adalah testing. Testing. Stage kelima barulah kita bagi user guna operation. The operation phase and support system begin apabila sudah berada dalam secara sebenar, maksudnya user dah start pakai lah. Okay, bila user dah start pakai, biasanya kita sebagai database yang develop tu, biasa dipanggil di database admin, kena prepare lah user mana, macam mana nak guna database tu kan. Dah kena conduct training. Okay, lain daripada kita buat dokumen, kena ajar pula orang macam mana nak guna. Okay, dah kena provide technical support, maksudnya sebarang pertanyaan kena ada lah orang yang nak jawab pertanyaan tu. So, kena ada, kita kena allocate siapa yang nak, ataupun cara mana nak address any question, melalui Facebook ke ataupun melalui website ke. Okay, itu dalam operation. So dia ada beberapa approach, maksudnya kita nak suruh orang guna sistem kita tu, ada berbagai approach ataupun pendekatan. Satu, direct transition plan, maksudnya okay, sistem dah siap, semua orang tinggal sistem lama, guna je sistem ni.
Macam tu lah. Tu direct transition plan. Terus tinggal yang lama, terus guna yang baru. Semua sekali. Tak, yang lama tu boleh delete lah. Terus guna sistem ni. Itu direct transition plan. Ada lagi parallel transition plan. Kita kata, so sistem dah siap. So semua orang guna sistem ni. Tapi pada masa sama, sistem lama masih lagi guna seperti biasa. Tujuan kita buat macam ni sebab kita takut dia guna yang baru, tiba-tiba ada error. Bila ada error, mungkin report semua tak boleh generate lah. Jadi dia ada backup, maksudnya sistem lama masih lagi jalan. Jadi dia back to sistem lama. Tu parallel lah. Dua-dua jalan lah. Sistem baru jalan, sistem lama pun jalan. Pioneer Transition Plan. Ini maksudnya semua sistem tu kita guna tapi untuk department tertentu je. Contohnya sistem pelajar. Sistem pelajar tu semua modul ada. Pelajar untuk yuran, untuk pelajar masuk hostel, semua maklumat tu ada. Tapi satu department yang guna. Maksudnya FIK je guna. Fakulti lain tak guna. Itu dia panggil Pioneer. Tapi semua sistem tu kita gunalah. Sistem lama dah tak gunalah. Okay. Staggered Transition Plan maksudnya semua orang guna sistem tu tapi tak guna semua modul. Contoh macam tadi kita kata ada sistem tu ada modul untuk student, ada modul untuk bayar yuran, ada modul untuk hostel kan, asrama. Tapi untuk bulan pertama ni kita kata guna untuk maklumat pelajar je tentang yuran dengan asrama tu tak guna lagi, mungkin guna sistem lama. So bulan depan baru kita guna yang yuran punya. Bulan seterusnya baru guna untuk hostel. Tu staggered transition plan. So boleh pilih lah yang mana kita rasa lebih sesuai lah. Dan fasa yang terakhir adalah maintenance. Okay, maintenance ni maksudnya orang dah start guna tu, kita pun dah tak buat apa dah. Tunggulah kalau ada masa orang guna tu ada error ke apa ke. Itu kita kena apa tu? Kena standby lah. So ini antara kerja-kerja dalam maintenance. Antaranya fix the error. Kalau ada error orang guna, data tak masuk ke, ataupun data silap masuk ke, ataupun data dia truncated ke, nama dia contohnya kita buat 10, nama dia ada 11. Jadi tiba-tiba dia save, hilang satu huruf kan. Tu kita kena correct lah error tu. Dan adjustment kalau ada changes, maksudnya ada pertukaran rules. Okay, pertukaran rules. Contohnya sebelum ni kita kata semua pelajar kena masukkan nombor metrik 6 digit saja kan. Lepas tu 6 digit ni tak boleh guna dah. Kena guna yang full punya nombor metrik. Atau changes. Jadi kita kena tukar lah dalam pasal maintenance. Ataupun kita nak upgrade sistem version lah. Upgrade version. Version ni bukan saja pada database tu. Bila upgrade sistem, contohnya OS lah. Kita upgrade Windows tu. Mungkin dia akan efek kepada database tu. Jadi kena buat maintenance lah kepada database tu. Version dia mungkin tak support dah. So kena upgrade lah version DBMS dia tu. Okay, so dia kata kat sini apa saja yang kita buat changes dalam fasa maintenance sepatutnya tak mengganggu user lah. Maksudnya user boleh guna lagi sistem tu. Okay, cuma kita buat belakang lah, belakang engine belakang ni kita buat. Okay, itu saja untuk hari ini. So agak menyedihkan kerana ada error ni. Okay, so tak apalah. Ini mungkin kita akan buat style lain lah. To make sure you all faham apa yang disampaikan pada hari ni. So basically, walaupun tidak ada soalan ni, you all boleh tanya kalau ada apa-apa nak tanya. Cuma saya rasa benda ni dia straightforward lah. Okay. Ada yang nak tanya? Tak ada. Okay, so itu saja kelas kita hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.